Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah ulasan artikel pengucapan awam, iaitu daripada kod subjek UBM 3252, iaitu Wacana Akademik Bahasa Melayu. Nama saya Muhammad Daniel Ashraf. Nombor matrik saya D2022 11032799. Tajuk artikel yang saya pilih ialah peranan ketidakpuasan imej badan, kemurungan dan indeks jisim badan dalam kecelaruan gaya pemakanan dalam kalangan wanita berkahwin dan tidak berkahwin di Malaysia. Nama jurnal saya ialah Jurnal Wacana Sarjana. Penulisnya ialah Sagita Anak Perempuan Ravi Chandran, Hilwa Abdullah, @Muhammad Noor. Tahun diterbitkan ialah pada 4 September 2020. Seterusnya, saya akan pergi kepada pengenalan. Kecelaruan gaya pemakanan boleh dikategorikan sebagai gaya pemakanan yang abnormal dalam tingkah laku pemakanan. Kecelaruan gaya pemakanan ini melibatkan pengambilan makanan yang tidak mencukupi dengan keperluan badan dan disusuli dengan perlakuan-perlakuan negatif seperti memuntahkan makanan, senaman yang terlalu keterlaluan serta pengambilan julap makanan yang sangat besar. Kecelaruan gaya pemakanan terbahagi kepada 3 jenis utama, iaitu anorexia nervosa, bulimia nervosa dan binge eating. Anorexia nervosa bermaksud tiada selera untuk makan dan gangguan akibat kesan psikologi dan fizikal yang teruk. Bulimia nervosa maksudnya ialah berulang makan secara berlebihan, dan akhir sekali iaitu binge eating disorder merupakan kecelaruan gaya pemakanan di mana individu yang menghidapnya mengambil makanan dengan jumlah yang banyak secara kompulsif, iaitu overeating kerana hilang kawalan terhadap nafsu makan. Seterusnya, saya akan pergi kepada dapatan kajian. Kajian ini menggunakan analisis ujian T bebas bagi mengetahui perbezaan dalam ketidakpuasan imej badan, kemurungan, indeks jisim badan iaitu BMI dan kecelaruan gaya pemakanan berdasarkan status perkahwinan wanita di Malaysia. Hipotesis yang dibina ialah terdapat perbezaan yang signifikan antara ketidakpuasan imej badan, kemurungan, indeks jisim badan dan kecelaruan gaya pemakanan terhadap wanita berkahwin dan tidak berkahwin di Malaysia. Jadual 1 hingga 5 menggambarkan perbezaan di antara skor min 5 dimensi yang terdapat dalam ketidakpuasan imej badan terhadap wanita berkahwin dan tidak berkahwin. Ini merupakan dapatan kajian. Jadual pertama menunjukkan perbezaan antara wanita berkahwin dan tidak berkahwin dalam dimensi orientasi penampilan. Jadual kedua menunjukkan dalam dimensi potensi penampilan. Jadual ketiga menunjukkan dalam dimensi pengkelasan berat badan secara berlebihan. Dan jadual keempat menunjukkan dimensi kepuasan anggota badan. Jadual kelima menunjukkan dimensi pengkelasan berat badan sendiri. Dan jadual keenam menunjukkan skor BDI, iaitu merupakan kemurungan. Jadual ketujuh menunjukkan dalam tahap BMI, dan jadual ke-8 menunjukkan EAT 26, dan akhir sekali ialah jadual korelasi kecelaruan gaya pemakanan dan ketidakpuasan imej badan. Jadi kesimpulannya ialah terdapat hubungan yang penting antara ketidakpuasan imej badan dan kecelaruan gaya pemakanan dalam kalangan wanita dewasa di Malaysia. Wanita yang tidak puas dengan imej badan cenderung dalam pemakanan abnormal. Status perkahwinan juga memainkan peranan yang penting dalam hubungan antara ketidakpuasan imej badan, kemurungan, indeks jisim badan dan kecelaruan gaya pemakanan. Khususnya dalam kalangan wanita berkahwin yang mengalami tekanan dan tanggungjawab yang dipersepsikan keseluruhannya. Pemahaman mengenai kompleksiti hubungan antara imej badan, status perkahwinan dan kecelaruan pemakanan dapat membantu dalam pembangunan pendekatan dan intervensi yang sesuai untuk menangani isu-isu kesihatan mental dan pembangunan dalam kalangan wanita. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.